Sahabat sastra, kita bertemu kembali dalam PDPC Online Geografi. Okey. So, kita akan belajar geografi hari ini bersama saya, Cikgu Lau. So, kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu 5.4 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar di Malaysia. Kita tengok ada berapa usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Yang pertama ialah dari segi undang-undang. Yang kedua, kempen kesedaran. Yang ketiga, melalui Pusat Konservasi dan Taman Negara. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan ataupun dikenali sebagai R&D, Research and Development. Kemudian, penilaian impak, EIA. Dan yang keenam ialah pendidikan alam sekitar. Akhir sekali ialah pewartaan hutan simpan. Okay, jadi kita ada 7 di sini. Dan kita kebiasaan memang akan menggunakan ketujuh-tujuh ini sebagai jawapan kita semasa menjawab soalan peperiksaan. Ataupun sebagai latihan persediaan. Okey. Kita akan ungkai satu demi satu macam mana untuk menjawab soalan geografi PD3. Okey, contoh soalan yang boleh ditanya ialah huraikan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia telah memberikan kamu 3 akta. Okey. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Perhutanan Negara 1984, kemudian kita ada Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Kamu hanya perlu pilih salah satu akta untuk menerangkan dan tidak perlu menghafal kandungan dalam akta tersebut kerana ia masih lagi bukan peringkat kamu untuk menghafal akta sebagai jawapan. Okey, kita tengok macam mana cikgu huraikan. Okey, faktanya ialah menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Okey, huraian dengan mengenakan denda atau hukuman kepada pesalah. Kemudian contohnya ialah iaitu melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, yang penting kata kunci di sini, kalau kamu kata undang-undang, mesti tulis menguatkuasakan. Tak boleh tulis mencipta. Okey? Sebab kita dah ada undang-undang, cuma kita belum kuat kuasa dengan tegas. Kemudian untuk huraian, keywordnya di sini, denda atau hukuman. Kalau kamu tulis, jangan bagi contoh merapu-rapu, kata nak bagi denda RM50,000 dan sebagainya, itu tidak diterima sebagai jawapan. Okey? Kita teruskan isi kedua kita. Okey, melalui kempen kesedaran. Cikgu perasan ramai pelajar tahu tulis isinya ialah kempen kesedaran. Tetapi kempen kesedaran tu mesti dilengkapkan dengan perkataan alam sekitar di belakang. Kalau kamu tulis kempen kesedaran apa? Dia akan menjadi tanda soal di situ. Kempen kesedaran supaya menjaga kebersihan ke? Okey, ataupun macam-macam lagi lah. Okey, jadi kamu kena mention iaitu alam sekitar. Okey, kita tengok macam mana cikgu jawab. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia bagi banyak kempen. Tapi cikgu hanya akan pilih satu saja. Dia bagi contoh kempen Save the Day, kempen We Hug Tape 2018, kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan hari tanpa beg plastik. Kemudian ada Hari Tenggiling Sedunia. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana cikgu huraikan secara ringkas. Faktanya di sini, menjalankan kempen kesedaran alam sekitar. Okey, ini fakta. Mesti sebut kempen kesedaran alam sekitar. Kalau kamu tak sebut yang ni, terus kamu tak akan dapat markah fakta. Okey, untuk huraian, melalui agensi. Mesti sebut sama ada kerajaan atau swasta. Terserahlah mana-mana kamu nak pilih. So, di sini cikgu pilih agensi swasta. Iaitu WWF. Okey, WWF bukannya yang kamu tengok Gusti tu ya. Okey, WWF di sini ialah World Wide Fund for Nature. Merupakan satu badan NGO yang bergiat aktif untuk memelihara hidupan liar. Okey. So, dia melalui agensi swasta iaitu WWF untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan hidupan liar.
Kemudian bagi satu contoh kempen. So dalam buku tu banyak kempen, kamu boleh pilih yang mana kamu suka. So cikgu pilih yang simple, kempen Save the Day. Okey. Jangan lupa catat. Kita pergi kepada isi ketiga. Okey, sebelum kita masuk isi ketiga, kita tengok dulu. Apa itu pusat konservasi? Okey. Kita tengok, dia ada pusat konservasi Tuntun di Bukit Pinang. Apa itu sebenarnya pusat konservasi? Pusat konservasi ditubuhkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi. Maksudnya kawasan ini telah disediakan untuk menjaga habitat haiwan yang ada lah. Ia khusus kepada habitat haiwan yang terancam. Okey, kita ada lokasinya. Pusat Konservasi Tuntun Bukit Pinang Kedah, Pusat Konservasi Hidupan Liar dan Pusat Menyelamat Hidupan Liar di Sungai Perak. Okey, A ni Kedah Atas ni apa? Perlis. Okey, peta Malaysia jangan lupa hafal. Okey, yang kedua dekat Sungai Perak. Okey. Kemudian Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun di Selangor. Kemudian Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda di Pahang. Kemudian Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan juga di Pahang. Kemudian kita ada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang di Terengganu. Tempat Perlindungan Hidupan Liar Samunsan di Sarawak. Okey, sini. Kemudian kita ada Tempat Perlindungan Hidupan Liar Lanjak Antimau di Sarawak. Sempadan dengan Indonesia. Kemudian I, Pusat Konservasi Lembangan Maliau di Sabah. Okey, kemudian Pusat Pemeliharaan Orang Utan Sepilok Sabah. Okey, kemudian Tempat Perlindungan Hidupan Liar Kinabatangan juga di Sabah. Pusat Konservasi Lembah Danum juga di Sabah. Okey, ini ialah pusat konservasi. Kemudian Taman Negara pula, yang pertama kita ada Taman Negara Pahang. Dia memang tidak ada nama khusus untuk Taman Negara Pahang ini. Dia just Taman Negara di Pahang yang bersempadan dengan negeri Kelantan. Okey, kemudian Taman Negara Endau Rompin Johor. Okey, di sini dan dia bersempadan dengan Pahang. Okey, Rompin tu Pahang, Endau tu di Johor. Kemudian yang ketiga, Taman Negara Tanjung Datu di Sarawak. Okey. Kemudian Taman Negara Bako di Sarawak. Taman Negara Similajau juga di Sarawak. Taman Negara Nia juga di Sarawak. Taman Negara Bukit Lambir juga di Sarawak. Kemudian Taman Negara Logan Bunut juga di Sarawak. Okey, Taman Negara Gunung Mulu Sarawak yang bersempadan dengan Brunei. Yang putih ini ialah Brunei. Kemudian yang ke-10 kita ada Taman Negara Banjaran Krokel di Sabah. Yang ke-11 ialah Taman Negara Kinabalu Sabah. Dan yang terakhir ialah Taman Negara Pulau Penyu di Sabah. Okey, cikgu ambil daripada buku teks. So, kamu boleh rujuk buku teks juga. Okey, kita tengok macam mana cikgu huraikan. Okey, yang ni cikgu fokuskan untuk isi pusat konservasi lah. Inilah Tuntun. Okey, bukan apa? Bukan kura-kura ya. Kamu boleh tengok rupa Tuntun. Lehernya lebih panjang. Okey. Kita tengok macam mana kita huraikan. Menubuhkan pusat konservasi hidupan liar. Ini ialah faktanya. Kemudian huraiannya ialah supaya dapat menyelidik spesies hidupan liar bagi mengelakkan kepupusan. Kemudian bagi contoh pusat konservasi yang mana-mana kamu nak dari A sampai L. So cikgu pilih seperti penubuhan pusat konservasi gajah di Kuala Gandah, Pahang. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya.
Okey, yang ni cikgu fokus untuk taman negara. Jadi untuk taman negara kita akan menggunakan perkataan mewartakan. Fakta dia mewartakan taman negara. Okey, huraian dia sama je dengan tadi supaya dapat mengekalkan habitat spesies hidupan liar bagi mengelakkan kepupusan. Contohnya seperti pewartaan taman negara di Pahang. Okey, kamu boleh pilih mana-mana taman negara yang kamu suka dari nombor 1 hingga 12. Okey, kemudian kita akan ke isi yang seterusnya iaitu penyelidikan dan pembangunan ataupun disebut R&D. Okey, dalam exam untuk